Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang kepada kita lagi, yang memberi ruang kepada kita untuk sama-sama kita memakmurkan rumah Allah, menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama dapat berbuat taat, dapat berbuat ibadat. Dan sesungguhnya ketaatan ibadat sekiranya tidak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tak akan mampu buat. Maka tidak dapat tidak bersyukurlah kita kerana Allah masih lagi memilih kita untuk berbuat taat kepada Dia, untuk melaksanakan amalan-amalan untuk mendapat keredaan daripada Dia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah kita ni berterusan untuk dalam kerja-kerja kita nak cari kasih sayang Allah, nak cari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak dapat tidak kita semua ni akan kembali kepada Dia. Maka dalam perjalanan kita nak balik kembali kepada Dia, bersiap sedialah membuat persiapan terutama dalam mencari bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi insya-Allah tengok lagi sambungan malam ni bagi kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, ke surat yang ke-9. Sambungan daripada berkenaan dengan bab sabar, iaitu sabar dalam menghadapi sesuatu musibah ataupun ujian yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita semua ni. Dan disebut dalam kitab ni orang yang sabar di atas kehilangan kematian anak dia. Yang pertama, Allah ambil nyawa anak dia, mati seorang anak dia, pahala dia seumpama dapat pahala seperti bukit Uhud, besar pahala. Dan yang kedua, orang yang sabar di atas kematian dua orang anak dia, Allah Ta'ala beri pahala seperti cahaya yang amat luas. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala ambil nyawa 3 orang anak dia, maka Allah tutup seluruh pintu-pintu neraka daripada dia. Dan barang siapa yang sabar di atas kesemua itu, maka nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan
kepada orang yang banyak sabar ni di atas segala yang Allah Ta'ala tentukan ataupun takdirkan dalam kehidupan dia, maka nikmat yang paling besar, nikmat dia boleh tengok Allah Ta'ala dahulu daripada orang lain lagi. Nak ayatnya di sini tuan-tuan muslimat, sabar ni sesuatu yang sangat besar pahala, yang kalau kita boleh buat dia, yang kalau kita boleh amal dalam kehidupan kita, maka yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni menyediakan ganjaran yang cukup besar. Bila ganjaran yang besar yang Allah Ta'ala janjikan ataupun kurniakan, dia bukannya suatu pekerjaan yang mudah. Bukan hanya sekadar boleh lafaz di mulut, sabarlah. Demo kematian suami, sabarlah. Kematian anak, sabarlah. Ditimpa sesuatu musibah kecelakaan, sabarlah. Mulut tu boleh ucap sabar, tapi hakikat sebenarnya hati kita ni sejauh mana kita terima dengan qada dan qadar Allah, dan kita sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala telah tentukan dalam kehidupan kita. Jadi kena asuh sikap sabar ni, kena pupuk dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Di antaranya nak latih sifat sabar ialah kita memperbanyakkan puasa di dalam bulan-bulan yang Allah SWT, yang Nabi SAW antaranya menyuruh kita ni supaya dalam sebulan tu biar ada puasa sekurang-kurangnya 3 hari dalam sebulan. Di antara wasiat Rasulullah SAW, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat witir, dan puasa 3 hari dalam sebulan, ataupun waliknya Isnin Khamis. Kerana apa tu? Di antaranya nak latih sifat sabar. Sifat sabar bagi hati-hati kita ni. Jadi sifat sabar ni perangai hati kita. Perangai hati kita, bukannya zahir, tetapi ia merupakan perangai hak dalam hati ni. Perangai hati. Kalau sekadar mulut saja, ramai orang boleh sabar, ramai orang boleh ucap sabar, tapi pada hakikatnya sebaliknya yang berlaku. Baik, itu adalah di antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang sabar di atas sesuatu kecelakaan ataupun musibah yang Allah Ta'ala tentukan dalam kehidupan seseorang tu. Baik, jadi begitu juga dalam sabar berbuat taat, buat amal ibadat, sembahyang, ambil air sembahyang, ataupun mendirikan sembahyang sunat. Itu semua tu memerlukan kesabaran belaka. Ada sabar ketikanya wajib, antaranya dalam menunaikan sesuatu yang telah Allah Ta'ala fardukan, wajib sabar. Nak sembahyang 5 waktu sehari semalam, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kena sabar. Atas berapa minit tu, 10 minit, 15 minit kena sabar. Kalau tak sabar kan, maka berdosa lah kita ni. Tu sabar hak wajib. Ada pun hak sunat-sunat, hak yang kita nak bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak comelkan hubungan kita dengan Allah, maka kena banyak juga sabar. Tak, nak sembahyang sunat kena sabar. Kalau tak sabar maka tak buat sembahyang sunat. Tak gitu deh. Sungguh kalau tak sabar, nak kalau sembahyang pula tak kena betulan dengan kipas begitu. Tak sabar sekali. Jadi rasa nak marah. Nak kalau tengah sembahyang orang tutup kipas. Wah, rasa nak marah. Tak dia sembahyang tak apa, ke kipas sudah dia sembahyang, dia tutup kipas. Cucu-cucu tembul lagi. Kita ni hak sembahyang lambat, rokok lama, sujud lama. Mungkin sembahyang sunat. Dah, rasa nak marah, wah, rasa. Allahu Akbar. Jadi dalam sesuatu yang kita buat tu, adanya jalan sabar, maka adanya pahala nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bab ambil sembahyang, masya-Allah, disebut dah dalam kitab ni, kita baca dah minggu lepas sedikit sebanyak, iaitu tiap-tiap air yang mengalir pada tubuh jasad kita ni ketika ambil sembahyang, dan hak bulu-bulu rama hak ada tu dikira setiap kebajikan-kebajikan ni. Riwayatnya besar pahala.
Nak buat taat pada Allah ni, besar pahala dia. Cuma kita tak nampak benda tu besar. Kita tak nampak buat sesuatu ibadat, sesuatu kebajikan ni besar pahala. Kerana apa? Allah tak zahirkan. Kalau Allah zahirkan, nescaya pakak berebut belaka nak buat. Tak? Kalau Allah zahirkan buat sesuatu ibadat tu dengan ganjaran yang lumayan. Tengok, kalau masjid ni penuh, dah tempat parking tu tak usah dah, penuh habis, dengan kereta, dengan motor mari belaka. Tapi Allah tak zahir. Dah, bila Allah zahir, bila Allah tunjuk di hari kiamat esok, waktu tu gak betapa besarnya nilaian kebajikan yang kita buat. Sebab tu Allah Taala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebajikan yang kita buat walaupun sebesar biji zarah, tetap Allah Ta'ala kira, tetap Allah Ta'ala hitung. Dan kita pun tetap tercari-cari ada tak kebajikan-kebajikan yang kita buat, walaupun sekecil-kecil kebajikan. Kerana apa? Nak dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bahagian-bahagian kebaikan, kebajikan. Sebab dengan Allah, berurusan dengan Allah tak saja. Kita buat susah payah dalam sesuatu, nak jaga ketaatan pada Allah, nak buat hak yang dia suruh, nak tinggal hak yang dia larang, tak saja. Kita buang reba ngomong jalan, nampak macam saja tapi tak. Betapa besarnya pahala tu Allah Ta'ala nak beri. Kerana asbab dia buang reba-reba tengah jalan tu, boleh beri manfaat pada orang lain. Orang boleh lalu, orang boleh berjalan dengan elok dan seumpamanya, besar manfaat. Tapi kita nampak tak? Tak nampak bagian ni. Tak nampak. Sebabnya antaranya mata hati kita ni buta. Tak nampak akan kebajikan yang Allah Ta'ala buka untuk kita. Baiknya di situ. Baik. Dan tengok malam ni sambungan lagi, iaitu berkenaan dengan baris yang ke tiga bawah sekali, ambil atas sikit lah. Dan dijadikan Allah Ta'ala, bagi kelima, dan dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada tiap-tiap titik air pada tubuh itu dijadikan malaikat pada hal mengucap tasbih ia akan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Dan menhala tasbih mereka itu bagi orang-orang yang mandi dan barang yang sabar atas kehilangan anak yang kecil itu. Baik, itu kelebihan dia. Orang-orang yang sabar atas nak buat taat, nak ambil sembahyang dan seumpamanya. Malaikat bertasbih, malaikat minta ampun, malaikat minta rahmat. Dan barang siapa sabar atas kehilangan anaknya yang kecil, maka berkata ia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang hilang anak, ataupun kalimah ni Allah Ta'ala ayat dalam Quran, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina idza asabathum musibah, bila ditimpa akan sesuatu ujian, sesuatu musibah, sesuatu malapetaka, ataupun sesuatu yang menjadi ujian ke atas kamu ini, maka Allah Ta'ala suruh kata, qalu, katakanlah, qalu inna lillah, sesungguhnya aku ni daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku ni akan balik semula kepada Allah. Aku ni mari daripada Allah dan aku akan balik pada Allah. Allah suruh kata gitu. Tak? Allah suruh kata lagu tu. Tak kira lah musibah apa pun. Tak? Kematian ke? Ni disebut kita ni, sekiranya hilang anak dia, orang yang dia kasih, hilang suami dia, ataupun berlaku kematian, maka katalah
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunat sebut lagu tu. Dengar kematian ataupun dengar musibah berlaku, aksiden, sahabat kita aksiden. Kita dengar, kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunat kita kata gitu. Tapi kalau orang tak faham, dia marahlah. Dia kata tak mati lagi, dia kata. Baru aksiden baru. Betul lah aksiden. Aksiden tu satu ujian, suatu musibah. Kalau kita kata gitu, dia marah. Sebab apa tu? Sebab dia tak faham. Padahal Allah yang suruh kata, bukan kita pandai-pandai rekod ni. Allah suruh kata, alladzina idza asabathum musibah qalu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena nyakit cimani, darah tinggi, dengar saya sahabat kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah dia. Aku tak mati lagi ni, belakang parai sungguh. Aku tak mati lagi ni, segar lagi. Cuma duduk hospital ya. Sebab apa sebab apa Allah Ta'ala suruh gitu? Ayatnya kita ni mari daripada Allah. Kita ni datang daripada Allah, dan kita ni akan balik ke dia. Jadi setiap sesuatu yang Allah hantar tu, sama ada bentuk ujian ataupun musibah ke apa-apa ke, hak tu mari daripada dia berlaku. Ujian musibah tu mari daripada dia. Jadi mu tak boleh lari daripada Allah. Kok mana pun. Walaupun kita ni cuba ikhtiar usaha lari daripada takdir Allah. Contohnya dalam bab penyakit. Tapi Allah hantar juga. Allah atur supaya kena juga. Nak buat ke mana? Kena terima. Dan kena balik, kena mengaku kita ni lemah, kita ni tak ada kudrat, kita ni tak ada kekuatan. Kena menyakit pun kena, nak buat ke mana? Ikhtiar pun kena juga. Tapi bila balik pada Allah Ta'ala, kalau mati sekalipun, insya-Allah selamat dia punya iman, selamat dia punya akidah dia. Kalulah kena tapi buruk sangkuh macam dengan Allah Ta'ala ni, dengan keadaan dia nak marah, dia menyupah dan seumpamanya, adakah sia, adakah baik penyakit tersebut? Tak juga. Maka takut-takut rosak akan iman dia, rosak akan akidah dia. Kenapa? Dia tak nampak Allah yang hantar ujian ni, Allah yang hantar musibah ni. Ada orang tanya, apa beza musibah, apa beza ujian, apa beza bala? Nampak perserupa belaka tu. Ujian, bala, musibah, kita nampak seakan sama tapi tak sama. Kalau musibah ni, bala ni, iaitu sesuatu yang Allah Ta'ala hantar pada orang-orang yang sengeleng cari. Tahu sengeleng cari? Cari nyakit. Umpamanya buat dosa, buat maksiat, Allah hantar nyakit. Kenalah dengan hal dia tu. Dengan keadaan dalam masyarakat buat dosa, buat maksiat, bak semayang tak jaga, bak aurat tak jaga, bak apa ni, macam-macam perkara yang Allah Ta'ala marah, mengundang bala, mengundang kemurkaan Allah. Lalu Allah hantar bala musibah dia. Tu dipanggil musibah ataupun bala. Hak yang layak bagi orang yang kena tu. Kalau ujian pula, Allah hantar kepada orang-orang yang kalau ikutkan tak layak dengan dia tu. Contohnya para nabi, para anbiya, orang-orang soleh, orang-orang baik ni. Tok-tok wali, tok-tok guru, orang-orang yang rapat dengan Allah, tapi Allah hantar sesuatu ujian, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil ujian. Macam para anbiya, Nabi SAW, para rasul, Allah hantarkan bermacam-macam ujian pada dia. Bukan hantar musibah ke dia tu. Kalau kita tengok sama ya dari segi bentuknya, tapi nak ayatnya nama tu ujian hak jenis lagu lain, musibah hak jenis lagu lain. Musibah ni layak kena bagi orang yang cari nyakit dengan Allah.
Dah orang hak yang diterima ujian ni tak cari nyakit, tapi Allah hantar juga ke dia. Kerana apa tu? Untuk meningkatkan, menaikkan iman dia, merapatkan hubungan dia dengan Allah Taala. Kau rapat, kau dekat. Lagu tu. Takut-takut orang tanya ujian dan musibah ni hak tolak kau lagu mana? Ada. Jadi hak kita learn ini, Tuhan hantar ujian, Tuhan hantar musibah ni, tengok atas kita. Allah Ta'ala hantar kena belakang. Tengok kita ni kalaulah layak dengan ujian musibah yang Allah hantar pada kita tu, dengan yang kita buat dosa maksiat, tinggal amal makruf nahi munkar tak bercara, layak sungguhlah Allah hantar penyakit dalam masyarakat, penyakit dalam rumah tangga. Gitu. Jadi katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekiranya berlaku sesuatu ujian ataupun musibah yang Allah hantar kepada kita ni, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni lafaz hauqalah. Lafaz hauqalah ni kena banyak-banyak sebut. Sebab apa? Ni di antara amalan ataupun zikir yang diajar oleh Nabi SAW dalam kita nak jaga sesuatu yang kita tak mampu jaga. Contohnya kita nak jaga sesuatu maksiat, tak mampu kita nak jaga, jatuh semua. Banyak sebut lafaz ni, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Contohnya kita nak jaga satu amal, tak mampu. Kadang-kadang semayang duha, tak rajin semayang. Kadang-kadang tak. Kadang-kadang semayang sunat witir. Bila? Bulan puasa lah. Bulan tak puasa tak ada witir dah, dia kata. Jadi nak jaga juga. Bulan tak puasa pun nak jaga juga sebab sunat witir ni. Maka banyak-banyak sebut. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kudrat, tiada kuasa aku ya Allah nak jaga atas satu perkara ni, melainkan kudrat, daya upayamu ya Allah. Minta dengan Allah. Nak ayat kita ni lemah dengan nak jaga sesuatu yang kita tak mampu jaga. Orang azan, tak bila azan, hayya 'alas salah, kita pun jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak gitu tak bila. Dak, kejawab lagu mana? Kejawab hayya 'alas salah juga. Dak, hak lain semuanya sama. Dia punya lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sama je. Tapi masuk pada hayya 'alas salah, marilah semayang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya aku ya Allah, melainkan daya dan upayamu jua ya Allah. Kalau tak izin, aku tak boleh nak menggerakkan kaki aku nak dengar ataupun nak pergi dekat seruan yang diseru azan oleh Tok Bilal tu. Maka bergantung dengan Allah kata. Kita minta tolong dengan Allah. Sebab tu Nabi ajar supaya banyakkan sebut lafaz ni. Nak jaga sesuatu yang kita tak mampu jaga. Banyak perkara kita ni mana mampu jaga. Kita jaga kita pun tak mampu. Tak bila kita tak mampu jaga kita, kita jaga kita, dia jaga kita, Allah yang jaga kita. Cuma mulut saja kecek kita jaga kita, pada hakikatnya Allah yang jaga kita. Kita bolehlah buat tulis kita jaga kita, tapi belah-belah kita jaga kita pun behar tanah macam mati kena macam nak ayatnya, hei mu ni lemah. Bukan KJM jaga dirimu, Tuhan Allah yang jaga kita. Kita jaga anak kita tak juga. Kita jaga bini kita tak juga. Allah yang jaga. Diri kita ni pun dia yang jaga. Tak. Kalau kita mampu jaga diri kita, sudah. Tak ada kena penyakit, tak ada kena sesuatu yang tak kena dengan hak kita, tak sih. Tak. Kalau kita jaga kita. Tapi tak, Allah yang jaga kita. Mengikut apa yang dia nak, bukan mengikut apa yang kita nak. Tak. Mengikut apa yang Allah Ta'ala nak. Allah yang jaga kita. Jadi kita nak Allah jaga kita, nak, maka
kena jaga hak Allah. Kita nak Allah jaga kita, tapi kita tak jaga hak Tuhan. Tak jaga hak Allah. Tak kena lagu tu. Jadi dalam kehidupan kita ni, usahalah bina nak jaga hak Allah. Nak bina, nak dirikan hak Allah dalam kehidupan kita. Apa dia hak Allah? Hak dalam beragama. Tak boleh lari. Tak boleh kita ni lari ke mana pun. Jadi bakat-bakat jaga hubungan dengan Allah, kena bina hubungan dengan dia. Tidak melalui jalan amal, jalan ibadat. Kalau orang kata dia jaga dah hubungan dengan Allah, tapi amalan tak jaga, buah ya. Sungguh, dia kena jaga amalan dalam kehidupan dia. Itu baru bila dia jaga hak Allah, Allah akan jaga dia. Ihfazillah yahfazka. Menjaga hak Allah, Allah akan jaga hakmu. Baik. Jadi lemahnya kita ni kena banyak minta tolong dengan dia. Nak ayatnya dalam kalimah. Kalau boleh buat wirid ni. Buat wirid seperti mana kita selawat pada Nabi SAW, seperti mana kita istighfar dalam sehari-harian. Kita istighfar kan, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ambil pendek. Nak panjang ambil lah, panjang pun ada. Dah istighfar 100 kali sehari, habis-habis kurang. Kalau macam orang-orang soleh ni, macam Tok Bilal kita ni 1000 kali. Makna banyak lagi. Alhamdulillah lah. Makna kalau bolehnya lafaz hauqalah ni boleh juga kita buat jadi wirid zikir harian kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lemahnya aku Tuhan. Royak gitu pada Allah. Allah tahu dah, tapi nak jagakan hati kita, nak wikabar hati ni. Maka adalah anaknya itu dalam mahsyar, syukur ia membawa air Haudatul Kausar pada ketika saat dahaga. Anak dia esok akan jadi penolong dia, bawa air daripada telaga Kausar, telaga kolam Nabi SAW. Dia beri minum pada siapa? Pada ayah dia. Bila minum tak akan dahaga selama-lamanya. Allahu Akbar. Ada dah air atas dunia ni tak dahaga selama-lamanya. Kalau ada maha nilaian air tu, tapi tak ada. Tapi orang yang dapat minum daripada telaga air daripada telaga Kausar Nabi ni, nescaya dia tak akan dahaga selama-lamanya. Kalau minum pun minum ambil kenikmatan, kesedapan, keseronokan. Jadi kita ni ada peluang belaka ni nak minum daripada kolam Kausar, Haudatul Kausar Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kita ni ada iman, ada kalimah syahadah, adanya kalimah tauhid dalam diri kita ni. Cuma takut dibimbangi, dia jadi punah, jadi rosak. Kerana dalam hadis sebut ada di kalangan umat yang dihalau ketika nak pergi minum air kolam Kausar Nabi SAW. Sebab kerana apa? Kerana malaikat mengatakan bahawa ketika hidup di atas dunia hari itu, dia tak beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia tak kenal akan perjalanan hidup Nabi SAW. Dia tak kasih pada apa yang Nabi kasih. Dia tak marah, dia tak benci pada apa yang Nabi marah dan apa yang Nabi benci. Jadi bimbang ni orang yang tak percaya hal-hal hukum hakam agama, orang tak percaya pasal masjid, surah dan seumpama ni Islam, tapi ada sekatan masa ni kita tak berasa, esok-esok tu takut-takutnya permit nak minum air daripada telaga Kausar ni ditarik, dihambak, dihalau, barrah. Masa tu kan nak duduk mana kita ni bila dihalau? Nak duduk kat mana bila dihalau daripada telaga Kausar Nabi SAW? Dah lah beratus ribuan tahun. Bukannya sehari. Kalau sehari boleh kira lagi, ribuan tahun duduk belarut pada mahsyar ni. Jadi orang yang kematian anak dia yang dia redha dan sabar, maka anak yang kecil esok-esok dalam mahsyar
syukur dia. Kerana apa? Kerana dibawa air daripada telaga Nabi, telaga Kausar ni, yang ketika itu sangat dahaga ayah dia tu. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, akan didirikan sekalian manusia daripada kuburnya, dibangkitkan manusia daripada kuburnya esok-esok. Mereka itu dalam keadaan terlalu lapar. Hari kiamat esok-esok ni lapar dan dahaga. Tak lagi. Lapar dan dahaga. Kita ni manusia tak lagi. Zaman mutakhirin hari ni, 2-3 hari baru ni kecoh yang mengatakan bahawa kena berjimat cermak dah. Bahan-bahan mentah tak apa nak ada dah. Gandum lah, gula lah, macam-macam lah. Dah. Ni di antara peristiwa tanda-tanda akhir dah ni. Akhir zaman. Kita duduk ni di fasa akhir dah kira ni. Kiamat tak tahu lagi bila berlakunya. Dan akan zahirlah satu hari nanti, mana hak Nabi kata umat manusia waktu tu yang beriman, dia hanya makanan dia dengan zikir. Ya Allah sungguh. La ilaha illallah, kenyang gitu. Dengan istighfar kenyang lagu tu. Kaji pun satu masa. Kalau waktu ni kak kena buat ngani demo, tak usah makan-makan lah. Ambil wasabih duk zikir. Learning. Dah sungguh. Tapi apa akan sampai satu masa hak yang Nabi kata tu, di akhir zaman umat dia ni akan makanan tak ada, hanya kenyang dengan zikir. Hak yang betul-betul. Hak yang betul-betul. Kalau hak yang pelawak tu adalah. Hak yang pelawak lagu mana? Hak yang tak yakin. Hak yakin sungguh-sungguh ni Allah beri kenyang sungguh. Dia kenyang ni bukan dengan makanan. Makanan ni asbab je. Kenyang ni dengan Allah. Allah yang beri kenyang. Kalau kita yakin makanan yang memberi kenyang, kita syirik gitu. Tak akan nak ada kitab lah. Tak akan nak dengar, tak akan nak tuntut ilmu. Makanan yang memberi kenyang, makanan yang memberi bekah. Tak kena lah gitu. Jadi syirik kita dah makan minum ni yang mengenyangkan dan yang menghilangkan dahaga asbab semata-mata. Kena faham gitu. Kita takutnya kita dah faham, sudah dah lah, tak ada makan, lapar. Asbab memang lapar tak makan, tapi yang memberi kenyang, yang menghilangkan dahaga Allah. Sebab tu orang-orang yang sufi, orang nak berjalan pada Tuhan ni, orang yang ambil perjalanan pada Tuhan, dia nak ambil ilmu yakin. Ilmu yakin dengan Allah ni. Kadang-kadang makan beras sebutir sari. Nak belajar yakin bahawa bukannya makanan yang menghidupkan, yang mengenyangkan, tapi akan Allah. Sebutir sari beras. Tak berlagu dengan kita tu. Kita ni tak ambil perjalanan lagu ni, perjalanan yakin ni. Orang yang nak berjalan, nak yakin sungguh pada Allah ni. Orang yang mensucikan hati dia, dia nampak kehebatan kebesaran Allah. Bila Allah zahirkan buka, maka dia tak takut apa satu dah. Dia ni dengan Tuhan, asyik dengan Allah, mabuk dengan Allah. Makhluk ni kecil belakang. Bagi dia. Lagu tu. Jadi esok-esok kita bangkit belakang semua di padang mahsyar. Allah bangkitkan daripada kubur dalam keadaan kita ni lapar, dalam keadaan kita ni dahaga. Atas dunia ni lapar, orang pergi makan. Coba masuk dalam Facebook, tak ada makan 3 hari 3 malam dah rumah hamba ni. JPKK pergi hantar lalu. JPKK pergi hantar beras, pergi hantar apa nama ni, lauk ayam, macam-macam pergi hantar. Orang kan pergi hantar. Kalau masuk dalam Facebook yang tu, orang lagi beri nombor akaun, orang masuk duit, masuk PT. Ramai yang menolong. Dah susah atas dunia, lapar atas dunia, dahaga atas dunia, ramai orang pakat tolong.
tapi lapar di mahsyar, lapar di hari kiamat, hari akhirat, dahaga di pada mahsyar. Masing-masing mu aku mu lapar mu dahaga kau ikut mu lah, masing-masing nafsi. Jadi hal kita keadaan lagu tu, maka dikata di sini lapar dan dahaga. Maka barang siapa ada baginya puasa, maka datanglah puasanya mempuaskan dahaganya dan laparnya. Barang siapa yang ada puasa, maknanya puasa dia ni yang Allah terima lah. Jangan puasa Allah Ta'ala tak terima. Ada tak puasa Allah tak terima? Ada. Jangan kita kata kita puasa ni Tuhan terima belaka. Amalan yang kita buat ni bukannya Tuhan terima belaka. Hak comel je Allah Ta'ala terima. Sebab tu Nabi ajar supaya suruh minta comel sesuatu ibadat yang kita buat. Tak kira semayang ke, puasa ke, baca Quran ke, sedekah ke, buat benda tu lah ya. Nah, kalau semayang tu 4 rakaat. Kalau puasa tu start daripada subuh sampai gari subuh tu lah. Tapi nak baikkan dia, nak comelkan dia. Hak comel ni Allah terima. Hak comel ni yang jadi pertolongan kita esok-esok. Antaranya puasa kita ni, puasa hak comel. Ramai orang puasa. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, ramai di kalangan umat ni yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Ilal ju'al atash. Dapat lapar dahaga. Orang mana lapar nak jalan tu Allah tak urut. Jadi pakai seng ketah ni. Hari pertama puasa. Jadi ketah. Sebab apa ni? Hari tak masuk, tak ingat nyawa malam. Contohnya dah, tak ingat nak bangun sahur. Tak makan tak apa. Ketah kopak setengah petang tu begini dah. Lambat lagi ke cik muih. Nak ke buka dalam 2 jam lagi tu. Dak ketah. Allahu Akbar. Waktu atas dunia. Atas dunia kita buat amalan. Dengan keadaan kita lapar dan kita dahaganya. Takut-takut bimbang Allah tak buat, Allah tak terima amalan ibadat kita yang kita buat. Sebab tu kita pesan sama-sama, ulama pesan sama-sama, dalam kita buat amal ni kita kena cek Allah terima ke tak terima. Tak anda cek, cek ni ada tanda-tanda dia. Tanda tu Tuhan terima lah ke mana, tanda tu Tuhan tak terima lah ke mana. Kita sebut sama-sama dah. Tanda terima ni makin kita buat dia, makin kita seronok, makin kita suka, makin kita kasih sesuatu ibadat yang kita buat tu. Sebab tu kita bimbang sangat-sangat yang kita puasa bulan Ramadan baru ni, takutnya Tuhan tak terima. Allahu Akbar. Sebulan kita puasa bulan Ramadan baru ni, takut-takut Allah tak terima. Tak terima lagu mana? Hanya sah semata-mata. Kita puasa tu hanya sah je, tapi dari segi penerimaan Allah tak terima. Takut-takutnya. Jadi amalan puasa esok-esok boleh tolong kita. Sebab itulah kena ada juga puasa kita dalam sebulan, 3 hari ke ataupun Isnin Khamis ke. Kena mujahadah, kena latih lah. Kena latih. Nak kita ni orang yang berusia lagu mana? Nak ayaknya kalau kubur kata ni mari dah weh, tak lama dah. Tapi amalan lagu ni tak ada lagi ni kak. Sudah lah. Melainkan kita ni orang yang tak ada upaya nak puasa, sakit ke, orang gastrik ke penyakit tu tak apa nak lagu mana. Tapi kalau lah kita ada kemampuan, kena usaha, kena paksa diri. Macam semaya-semaya sunat lah, kena paksa diri. Kalau tak paksa, tak ada orang nak buat kita, maka kita buat. Walaupun cepat pada orang, walaupun baca Fatihah saja ya. Maknanya niat semaya tu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, baca 7 ayat ya. Rokok Allahu Akbar. Apa? Mula-mula pas kelama tu gak mana pandai lah bagi. Kita tahu dah jalan mana jalan ni. Masa mula-mula ni jalan hak rekah dulu. Nak ajar berat selalu bahkan tak.
Allahu Akbar. Jadi kena tebang-tebang juga sekurang-kurangnya. Kalau tidak kah, takut-takutnya kita ni Allah Ta'ala tidak masukkan di kalangan hamba-hamba yang cari dia. Takut-takut bimbang lagu tu. Dan laparnya, dahaga dan laparnya. Dan barang siapa ada baginya anak, maka mati lagi kecil, maka datanglah ia pada ketika itu membawa air sekendi, memberi kepada ibu bapanya, ia hala kepada mak dia, pada ayah dia, anak kecil ni, dengan syarat jika sabar ia atas kematian anaknya. Kalau ia sabar boleh minum. Kalau tak sabar kak, bapalah matimu ni, tak sabar atas ujian Allah ambil nyawa anak dia ni, dia maki, marah siapa tahu. Tak duduk meraung-raung, meratap macam-macam lah. Nangis tu tak apa, ada masalah. Dia meraung, ibaratkan kita tak reda. Kalau lagu tu ni kak, sepatutnya ada kelebihan, tapi disebabkan kerana tak reda, tak dapat kelebihan yang Nabi sebut, yang menjadi syafaat anak-anak dia kecil esok-esok ni, gitu. Dan adalah anak segala Islam mengelilingi Haudatu Kausar. Anak-anak orang Islam tu dia keliling Telaga Kausar, dan ia di dalamnya khemah, dan dia ni dan ia di dalam khemah, duduk dalam khemah, dan suatu kendil, cerek tu, yang terpasang daripada cahaya, dan pada tangannya suatu kendi daripada perak, dan suatu qadah ni macam makuk, macam gelas lah, daripada emas. Dan sekalian mereka itu menuangi akan ibu bapanya, ia minum mak dan ayah dia. Allah sukanya lah. Sebab tu anak-anak ni hak kita paling suka, dia boleh tolong kita berjalan akhirat esok. Tiap-tiap ibu bapa dia nak anak dia ni biar boleh tolong perjalanan akhirat dia esok. Jangan dunia saja nak juga dah, tapi hak paling mustahak besar lagi, selamatkan dia boleh selamatkan kita ni, anak kita boleh selamatkan kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Tu paling besar. Sebab tu anak-anak, tolonglah selamatkan mak dan ayah kita daripada api neraka Allah, terutama hak mati-mati dah ni. Lagu mana nak selamatnya? Kena cari jalan, hantar pahala-pahala, saham-saham, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan atas niat mak dan ayah kita telah mati dah tu. Begitu. Dan begitu juga kita mengharapkan anak-anak kita ni yang boleh menolong kita di hari kiamat, hari akhirat esok. Tak ke tak sih sekadar hidup atas dunia lagu tu dah. Sebab tu anak-anak ni kadang-kadang dia boleh tarik kita ke syurga, kadang-kadang dia tarik kita ke neraka. Dua pilih. Kalau kita nak dia tarik kita ke syurga, lagu mana kita corak dia, lagu mana kita bentuk dia, lagu mana kita didik dia. Kalau kita nak tarik kita ke neraka, kita pera dia supaya pera lembu kambing, dia makan minum darah gitu ya. Agama tak beri, akhlak tak beri, ilmu tak bagi, maka esok-esok dia tarik kita. Walaupun kita ni tak lebat dah, walaupun kita ni masjid surat dah, semayang tak tinggal dah, orang ajak tahlil, ajak maya ajak, maknanya kelas-kelas tak lebat dah kita ni. Tapi anak-anak tarik esok-esok. Ramai mana anak-anak yang tarik mak dan ayah dia daripada syurga masuk neraka. Lama. Jadi kita takut kita takut kita ni tergolong dalam golongan yang ditarik oleh anak-anak kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh masuk syurga tu, alhamdulillah, syukur. Ni orang yang ada saham, orang yang ada syafaat daripada anak-anak kecil hak yang meninggal dunia ni. Jangan pula balik sembelih anak.
balik melih anak sebab apa? Sebab boleh jadi syafaat hadap tu berdosa besar masuk neraka tu nak syafaat supaya anak-anak kecil kita mati, anak kecil ni tolong kita esok-esok. Jadi sebaliknya, jangan bunuh hak ni Allah ambil dengan penyakitnya, dengan aksidennya macam-macam lah Tuhan ambil jalan ni. Ikut anda dia lah, moga hak dia tak lagu tu. Jadi menuangi air daripada telaga Nabi tu dalam qadah bekas mah tu comel lah, diminum kepada mak dan ayah dia. Dan pada suatu riwayat adalah kanak-kanak segala Islam itu berhimpun mereka itu pada muwaqif, tempat berhenti, tempat berhimpun. Maka firman Allah Subhanahu wa taala bagi malaikat, hei malaikatku, bawa olehmu sekalian kanak-kanak ini masuk ke syurga. Dan berkata malaikat bagi mereka itu, berjalanlah sekalian kamu ke dalam syurga. Maka berkatalah sekalian mereka itu, di mana bapa-bapa kami dan ibu bapa kami? Maka berkata malaikat bahawasanya bapa kamu dan ibu kamu tiada, mereka itu tidak seperti kamu. Mak dan ayahmu ni tak serupa mu ni boleh masuk syurga, mak ayahmu ni dosa banyak dah. Esok-esok Allah suruh malaikat ni, anak-anak orang Islam yang mati kecil-kecil ni, mari suruh pergi masuk dalam syurga. Nak masuk tu dia tanya malaikat, mana papa kami? Dia tanya, mana mama kami, daddy kami kat mana? Dia tanya. Dah, lalu malaikat kata, mak ayahmu ni tak ada, tak serupa mu boleh masuk syurga lalu. Mak ayahmu ni dosa banyak. Sebab tu kalau mati budak-budak ni tak payah tahlil, tak apa. Dia tak ada rasa. Hak tahlil tu tahlil ayah dia tu. Banyak dosa, mak dia banyak dosa. Tahlil untuk mak ayah dia tak apa. Nah, jadi malaikat kata mak dan ayahmu ni tak serupa kamu, tidak seperti kamu. Kerana adalah atas mereka itu beberapa hutang kepada Allah Ta'ala. Ada hutang dengan Tuhan, kena lesarlah dulu. Ada dosa dengan Allah, kena sesal dulu. Tak, jadi tak boleh masuk syurga. Kena buat kira-kira hutang dulu. Dan mereka itu dikira-kira ia atasnya, dihitung, dihisap satu persatu. Maka berkata kanak-kanak itu adalah bapa kami dan ibu kami, senya sabar ia atas ketiadaan kami. Anak-anak kita ni kecek esok. Walaupun mak ayah kami ni ada hutang, banyak dosa dan seumpamanya, tapi waktu kamu ambil aku dulu, malaikat Allah Ta'ala apa nama ni, budak ni kata mak ayah kami ni sabar, terima, redha. Kerana apa? Sebab harap ia bagi pahala pada hari ini. Sabar dia, kerana tahu dah Allah Ta'ala buat sesuatu ni, hantar sesuatu ni tak saja Allah timpa kesusahan, termasuklah susah hati. Allah timpa masukkan kesusahan hati pada hati-hati orang-orang yang ditimpa musibah, ditimpa ujian ni. Bukan saja-saja tak, tapi adanya ganjaran pahala. Maka sembah malaikat kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, Engkau yang terlebih mengetahui akan kelakuan hamba-Mu, bahawasanya segala kanak-kanak Islam berkata tiada aku masuk syurga melainkan serta ibu bapaku. Budak-budak ni kata aku tak boleh masuk syurga Tuhan kalau mu tak masuk dengan mak dan ayah aku. Dah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala akan malaikat, ambil alihmu, panggil alihmu ibu bapanya, panggil mak ayah dia. Kat mana ni panggil mak dia, ayah dia, panggil papa dia, mama dia, daddy dia, mami dia, panggil, dan kau masukkan sertanya ke dalam syurga. Allahu Akbar.
ayatnya syafaat daripada anak kecil yang meninggal dunia. Syarat redha dan sabar. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar atas qada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang sabar di atas qada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dengan sebab sabar dan dia redha dengan sesuatu yang Allah taala takdirkan, tentukan, maka Allah taala nak beri pahala besar masuk syurga walaupun ada hutang-hutang, adanya hari hisab-hisab orang lain. Tapi dengan asbab adanya kesabaran pada hati-hati mereka mengharapkan pahala. Nak ayat Allah ni murahnya Tuhan. Nak ayat Allah ni baiknya lah. Kalau kita tak ada tak. Kalau kita sebab tu masuk syurga Allah ni bukan dengan amalan, bukan dengan ibadat yang banyak, tapi kerana apa? Kemurahan, anugerah, maghfirah, keampunan Allah, kasih sayang Allah. Kita masuk syurga esok-esok ni bukan kerana amalan kita hak banyak, bukan kerana amalan kita hak jadi dah, tapi kerana apa? Kerana rahmat, anugerah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau gitu maka awak tak jadi belaka lah sembahyang bang, maka tak sembahyang pun tak apa. Ada juga bukan disuruh lagu tu, tapi yang kita ni sandar pada aku masuk surga ni kerana aku sembahyang bang, aku masuk surga ni kerana aku puasa, aku masuk surga ni kerana aku sedekah. Hendak jangan sandar lagu tu. Cuma kita ni taat bila Allah perintah suruh puasa, suruh sembahyang, suruh berzikir, suruh sedekah, dia suruh. Maka atas sebab nak cari redha atas sesuatu yang dia suruh tu kita buat. Mudah-mudahannya baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan habis bab yang ketujuh berkenaan dengan akibat daripada orang yang meraung-raung, dan juga pahala yang besar bagi orang yang sabar di atas sesuatu bala yang Allah Ta'ala tentukan dalam kehidupan kita. Jadi kita ni kena banyak sabar. Tiap-tiap orang ujian dia lain-lain. Orang ni lagu lain, orang ni lagu lain, orang ni lagu lain. Tapi yakinlah bahawa Allah hantar ujian dan Allah hantar sesuatu ujian kepada kita tu tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, dia nak angkat akan kedudukan kita. Dia nak angkat martabat kita. Bila kita ni ditimpa ujian, berasa nak pergi ke Tuhan selalu. Allahu Akbar. Berasa lemah.